Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, Surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 113. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula ayat 114. Sebagai tuan-tuan dan perempuan yang ada Al-Quran, sila buka surah An-Nisa ayat 114. InsyaAllah kita akan bahaskan bermula daripada ayat ni dan ayat-ayat selepasnya nanti insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Yang bermaksud dan tiada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka kecuali bisik-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Taala sekalian. Pada ayat ni Allah Taala sebut la khaira fi kathirin min najwahum. Maksudnya tidak ada kebaikan dalam kebanyakan mimma yatanaja bihil insan, dalam kebanyakan pembicaraan kata-kata yang dilakukan secara berbisik-bisik. Kebanyakan daripada bisik-bisik itu tak ada kebaikan padanya. Kenapa Allah Ta'ala kata tak ada kebaikan padanya? Pertama, imma la faidata fih, kerana mungkin pembicaraan bisik-bisik itu tak ada faedah kebaikan padanya. Wa imma syarr, ada kalanya kerana keburukan yang dibicarakan itu, atau sesuatu yang mendatangkan mudarat. Maka kebanyakan daripada pembicaraan yang dilakukan secara berbisik-bisik itu tidak ada kebaikan padanya. Illa selepas Allah Ta'ala sebut kebanyakannya tak ada kebaikan padanya, kemudian Allah Ta'ala kecualikan 3 poin besar. 3 poin besar Allah Ta'ala kecualikan. Yang pertama, illa man amara bi sadaqatin, kecuali orang yang menyuruh untuk bersedekah. Ya, maksudnya dia melakukan pembicaraan secara rahsia ataupun berbisik-bisik untuk menyuruh bersedekah, maka ini ada kebaikan padanya dan ia dibolehkan. Ya, bersedekah dekat sini mimmalin au an ilmin au ayyi syai'in naf'in au ayyi naf'in kana. Sedekah dekat sini, menyuruh bersedekah dekat sini, boleh jadi menyuruh bersedekah dengan harta, ya, atau bersedekah dengan ilmu. Maka ada ungkapan mengatakan sedekah orang alim itu ialah mengajarkan ilmu, atau bersedekah apa sahaja yang dapat mendatangkan manfaat.
Ya. Bahkan kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya pun itu adalah sedekah. Maka terminologi sedekah dalam Islam itu terminologi yang sangat am. Ya, maka sedekah itu ada kalanya wajib, iaitulah seperti zakat. Zakat boleh disebut sebagai sedekah sebagaimana firman Allah dalam Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha ila akhiril ayah. Allah Taala sebut dengan sedekah, maksudnya ialah zakat. Ya. Sedekah itu ada kalanya sifatnya wajib, ada kalanya sunat, seperti sedekah biasa. Ada kalanya berbentuk harta dan ada kalanya tidak berbentuk harta. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah. Ya, amrun bil ma'rufi sadaqah, nahyun 'anil munkari sadaqah, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Ya, Nabi mengatakan bahawa tasbih sedekah, ya, takbir sedekah, tahlil sedekah, amr ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Ya. Bahkan saat seseorang menggauli isteri dia yang sah pun itu dikira sedekah. Maka terminologi sedekah dalam Islam itu satu term yang sangat luas makna dia. Ya. Maka pembicaraan rahsia yang pertama yang dikecualikan daripada tidak ada kebaikan padanya ialah illa man amara bis sadaqah. Pembicaraan rahsia, bisik-bisik yang menyuruh untuk bersedekah, sama ada sedekah wajib atau sunat, sedekah berbentuk harta benda ataupun tidak, maka ini baik atau ada kebaikan padanya walaupun dibicarakan secara rahsia. Ya. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, au ma'rufin, atau membicarakan atau berbicara secara berbisik-bisik untuk menyuruh kepada kebaikan. Ma'ruf dekat sini wahuwa al-ihsan, untuk berbuat baik, wa ta'ah, dan untuk melakukan ketaatan. Wa kullu ma'urifa fi syar'i wal aqlu hasnuhu, dan segala sesuatu yang diketahui menurut syarak ataupun akal tentang kebaikannya. Jadi kebaikan itu disebut dengan ma'ruf dalam Quran kerana ia satu kebaikan yang diketahui melalui syarak dan akal manusia. Maka setiap kebaikan yang diketahui melalui syarak dan akal manusia disebutlah dia dengan ma'ruf. Ya. Bahkan perintah untuk melakukan kebaikan dekat sini, di dalamnya juga terkandung larangan daripada melakukan kemungkaran. Kerana kawaid dia macam ni. Wa idza udliqal amru bil ma'ruf min ghairi ayuqrana bin nahyi 'anil munkar dakhala fihi an-nahyu 'anil munkar. Jadi kawaid dia macam ni. Kaedah dia macam ni. Apabila disebutkan perintah untuk melakukan kebaikan di dalam Al-Quran tanpa disertai larangan untuk melakukan sesuatu yang ditegah atau melakukan yang mungkar, maka dalam perintah melakukan kebaikan tadi, amar ma'ruf itu, sudah terkandung tegahan daripada melakukan kemungkaran. Ya, Allah Ta'ala dalam Quran kan biasa sandingkan antara amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan untuk melakukan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Seperti misalnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah Ta'ala sebut secara bersamaan, Allah sandingkan. Tapi pada ayat ni Allah Ta'ala hanya sebut au ma'rufin, atau menyuruh kepada kebaikan. Tak ada nahyun 'anil munkar, tak ada menegah untuk melakukan kemungkaran. Walaupun tak ada disebut, maka kawaid dia, kaedah dia menunjukkan
bahawa dalam perintah untuk melakukan kebaikan itu sudah terkandung tegahan untuk meninggalkan ataupun melarang daripada melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang kedua, boleh melakukan pembicaraan secara rahsia atau berbicara dengan berbisik-bisik, boleh, atau ada kebaikan padanya apabila yang dibicarakan itu, yang dibisik-bisikkan itu adalah memerintahkan untuk kebaikan, ya. Atau juga untuk melarang daripada kemungkaran. Kerana ada qawaid mengatakan begini, la yatimmu fi'lul khair illa bitarkis syarr. Tidak sempurna melakukan kebaikan kecuali meninggalkan keburukan. Jadi supaya sempurna kita dalam melakukan satu kebaikan, kita mesti meninggalkan keburukan. Jangan sampai kebaikan kita buat, tapi keburukan juga kita buat. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, sesiapa yang melaksanakan sembahyang, tetapi sembahyang itu tidak membuat dia menjauhkan maksiat kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya tidak ada yang bertambah pada diri dia, melainkan dia semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Kenapa macam tu? La yatimmu fi'lul khair illa bitarkis syarr. Tidak sempurna seseorang melakukan kebaikan, melainkan dia juga mesti meninggalkan perkara-perkara yang buruk yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, au islahim bainan nas. Boleh melakukan pembicaraan secara rahsia ataupun berbisik-bisik apabila yang dibisik-bisikkan itu berisi untuk mendamaikan di antara manusia yang bertikai. Ya. Wal islah la yakunu illa baina mutanazi'aini mutakhasimaini. Mendamaikan atau islah yang disebutkan pada ayat ni, ia tidak berlaku melainkan di antara dua orang yang bertikai ataupun yang saling bermusuhan. Ya. Wan niza' wal khisam wat taghadub yujibu min asy-syarri wal firqah. Saling membenci, bertikai ni dia membawa kepada keburukan dan perpecahan. Ma la yumkin hasruhu. Bahkan kita tak boleh menghitung berapa banyak keburukan yang ditimbulkan oleh permusuhan ini. Oleh kerana itulah, falidzalika hatha syari' 'ala al-islahi bainan nas. Oleh kerana itulah syariat Islam memerintahkan kita supaya mendamaikan di antara orang-orang yang bertikai, orang-orang yang bergaduh. Jangan biarkan mereka bergaduh. Ya, kalau ada ketidaksefahaman, ada pertikaian, maka tugas orang yang beriman ialah untuk mendamaikan mereka. Apatah lagi yang bertikai ni ialah sesama umat Islam. Umat Islam puak ni bergaduh dengan puak ni, sesama Muslim. Apa tugas kita orang beriman yang betul-betul kepada Allah? Tugas kita jangan masuk kepada salah satu kedua-dua puak ni. Tugas kita berdirilah di tengah, damaikan mereka. Itulah tugas seorang Muslim. Maka Muslim yang sebenar itu, kehadiran dia membawa kedamaian. Ya, bukan mengacaukan kedamaian. Ya. Seorang Muslim yang benar, di mana pun dia hadir, dia dapat mendamaikan keadaan dan situasi di tempat tersebut. Bukan kehadiran dia menyebabkan berlakunya pergaduhan, pertikaian, kebencian, kemarahan. Ini bukan Muslim yang sebenar. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, Al-Muslimu
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sebenar itu ialah orang yang mana orang lain selamat daripada tangan dan lisan dia. Artinya dia tidak melakukan keburukan. Malah orang Muslim itu seperti nama dia Muslim, orang yang mendatangkan keselamatan, kedamaian. Maka dalam Islam, kalau ada orang yang bertikai, yang bergaduh, permusuhan, maka tugas kita ialah kena damaikan mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Kalau ada dua puak orang beriman iqtatalu, berperang, bergaduh, fa aslihu bainahuma, damaikan di antara mereka berdua. Bahkan kata Allah, kalau salah satu puak ni tak mahu berdamai, satu mahu berdamai, satu dia degil sangat, tak mahu dia berdamai, maka dia boleh untuk diperangi, sehingga akan dia sedar dan dia mahu berdamai. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang beriman itu adalah bersaudara. Yang membuat kita bersaudara bukanlah bangsa yang sama, bahasa yang sama, kampung yang sama, mak ayah yang sama, bukan. Tetapi yang membuat kita bersaudara ialah iman yang sama di dalam dada kita, iaitulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang membuat kita bersaudara, dan kita bersaudara di atas kalimatut tauhid, kalimah yang paling tinggi, iaitulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikan di antara saudara-saudara kamu. Mungkin akan timbul perselisihan, perbezaan, ya, ketidaksefahaman, bahkan mungkin pergaduhan, konflik. Maka tugas orang-orang beriman yang lain ialah mendamaikan di antara mereka. Maka pembicaraan rahsia, walaupun kebanyakannya kata Allah la khaira fih, tak ada kebaikan padanya, tetapi kalau pembicaraan itu untuk mendamaikan orang, maka itu bernilai kebaikan. Ya, bernilai kebaikan. Mendamaikan orang ni ia satu perkara yang sangat tinggi kedudukan dia. Bahkan di dalam satu riwayat Nabi SAW sebut, ya, bahawa mendamaikan orang yang bertikai ini, ganjaran dia boleh mengatasi ganjaran sembahyang dan puasa. Ya, sangat tinggi ganjaran dia, disebut dalam hadis Nabi SAW, ya. Maka wasa'i fil islah, berusaha untuk mendamaikan di antara manusia, afdalum minal qanat, itu antara ibadat yang paling afdal, ibadat yang sangat tinggi nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, bis salati was siyami was sadaqah, ya. Bahkan boleh mengatasi solat, puasa dan juga sedekah, ya. Sangat tinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mendamaikan di antara manusia ini perkara yang sangat-sangat digalakkan di dalam Islam, ya, untuk dilakukan seorang muslim, ya. Dia mesti mendamaikan. Maka inilah tiga perkara yang Allah Ta'ala kecualikan dalam An-Najwa. Jadi An-Najwa ni adalah pembicaraan secara rahsia atau berbicara dengan berbisik-bisik.
secara amnya pembicaraan yang dilakukan berbisik-bisik itu tak ada kebaikan padanya, kata Allah. Kebanyakan bisik-bisik itu tak ada kebaikan padanya, kecuali dalam 3 perkara tadi. Pertama, berbisik-bisik untuk menyuruh bersedekah. Yang kedua, berbisik-bisik untuk menyuruh kepada kebaikan. Yang ketiga, berbisik-bisik untuk mendamaikan orang. Ya, 3 ni Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kecualikan 3 perkara ini. Ada satu rahsia yang menarik, bahawa untuk melakukan 3 perkara ni biasanya lebih mudah kalau kita bincangkan secara berbisik-bisik berbanding kita sampaikan secara terbuka. Pertama, nak mengajak orang bersedekah, itu lebih deep, lebih menyentuh dia kalau kita bisik dekat dia. Kita datang personal untuk jumpa dia, kita bagi tahu. InsyaAllah itu lebih menyentuh hati dia untuk bersedekah. Yang kedua, nak menyuruh orang kepada kebaikan, nak mengajak mereka kepada kebaikan atau mencegah mereka daripada kemungkaran, selalunya dia lebih suka kalau kita datang secara personal, kita bagi tahu dekat dia tanpa di hadapan orang ramai. Yang ketiga, nak mendamaikan orang juga macam tu. Kita nak damaikan antara 2 puak ni, mana yang lebih bersesuaian? Kita sebut secara terbuka, atau kita datang kepada masing-masing 2 puak ataupun 2 orang yang bertikai ni, lalu kita berbicara dengan berbisik-bisik kepada mereka. Membicarakan ini secara berbisik-bisik kepada mereka, insya-Allah lebih menyentuh hati mereka. Cuma kita kena ingat bahawa berbisik-bisik ni pun bukanlah satu perkara yang sangat digalakkan, apatah lagi kalau ia dilakukan di hadapan orang ramai atau di tengah kawan kita. Ya, Nabi SAW ada sebut, idza kana thalathatun, apabila kalian ada 3 orang, fala yatanajathnan duna wahid, maka jangan sampai 2 orang berbisik-bisik tanpa disertai yang ketiga. Dia duduk ada 3 orang, 2 orang ni berbisik-bisik tanpa diikut sertakan yang ketiga ni. Itu adab yang buruk. Kata Nabi SAW, fa inna dhalika yuhzinuhu, itu akan membuat dia bersedih. Kenapa? Dia akan su'udzan. Kalau umpama kita lah, kita duduk dengan 3 orang, 2 orang kawan kita ni asyik berbisik je mereka berdua, tanpa kita tahu apa yang mereka bisikkan, tentu itu akan membuat kita bersedih. Jangan-jangan dia ni membicarakan tentang aku, sebab dia tak sertakan kita, dapat mendatangkan su'udzan. Maka kalau pun nak berbisik-bisik, berbisik-bisiklah secara bersama-sama, ataupun kalau nak berbisik 2 orang, jumpalah 2 orang saja. Jangan kita duduk 2-3 orang, tetapi 2 orang berbisik-bisik, yang lain tak diikut sertakan. So ini adab yang tidak baik di dalam agama Islam, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Dan sesiapa yang melakukan yang demikian, maksudnya dia melakukan pembicaraan secara rahsia ataupun berbisik-bisik tadi untuk pertama untuk menyuruh bersedekah, berbuat baik, dan yang ketiga untuk mendamaikan orang, ibtigha'a mardatillah, dia melakukan itu semata-mata nak cari redha Allah, dia ikhlas dalam melakukan itu, fi kulli waqtin wa fi kulli juz'in min ajza'il khair, dia semata-mata nak cari redha Allah, dia ikhlas melakukan itu dalam setiap masa, ya, maka fasawfa nu'tihi ajran 'azima, kami akan
beri kepada dia, kata Allah, ajran azima, ganjaran yang sangat besar. Ya, Allah Ta'ala akan kurniakan kepada dia ganjaran yang sangat besar. Yang menarik pada ayat ni, Allah menggunakan kata fasaufa atau saufa. Saufa ni, dia perkataan yang menunjukkan masa yang akan datang, bukan sekarang. Ya, nanti. Maka kalau kita terjemah fasaufa nu'tihi ajran azima, maka kami akan tu nanti, nu'tihi, beri kepada dia ajran azima, ganjaran yang besar. Ada satu ibrah yang kita nak ambil daripada sini, kata para ulama, iaitulah jangan kita ni tergesa-gesa nak dapatkan ganjaran ibadat yang kita lakukan. Jangan terburu-buru nak dapatkan ganjaran kebaikan yang kita buat. Ada kalanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tangguhkan sekejap ganjaran kebaikan itu, sebab Allah nak memberi yang terbaik nanti. Ya, ada orang dekat dunia ni pun dia dah minta terus ganjaran kebaikan dia. Mana ya Allah ganjaran kebaikan aku? Dia baca Quran, dia bersedekah, dia buat amal-amal kebajikan. Terus dia nak dapatkan ganjaran tu segera dekat dunia ni. Jangan. Ya. Ganjaran setiap kebaikan yang kita lakukan tu ada. Tetapi ada kalanya Allah Ta'ala tak beri segera. Nantilah. Sabar menunggu ganjaran tu. Ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala memang memilih macam tu. Kerana Allah tahu kalau diberi kepada dia nanti itu lebih baik berbanding Allah bagi sekarang. Ya, begitu jugalah dengan pertolongan Allah Ta'ala. Pertolongan Allah Ta'ala tu sengaja kadang-kadang Allah tangguh. Nanti Allah Ta'ala baru tolong. Padahal Allah Ta'ala kuasa. Kalau nak tolong sekarang pun Allah Ta'ala kuasa. Tetapi Allah Ta'ala bagi kemudian. Sama macam Nabi SAW. Nabi SAW kalau ditanya, kuasa tak Allah Ta'ala menolong Nabi sejak daripada awal dakwah Nabi? Tentu kuasa. Kuasa tak Allah Ta'ala membinasakan orang-orang musyrik itu? Kuasa. Tetapi dalam perjalanan dakwah Nabi, Nabi mesti menghadapi mereka dengan perjuangan yang luar biasa. Nabi bahkan sampai memutuskan untuk hijrah daripada Makkah, meninggalkan tanah kelahiran baginda. Pada tahun 8 Hijrah, barulah Allah Ta'ala bagi kemenangan yang besar, iaitulah peristiwa Fathu Makkah. Kenapa lama baru Allah Ta'ala bagi? Kerana intizarun nasr, menunggu pertolongan Allah Ta'ala tu dengan sabar, itu pun ibadat. Maka ada hikmah. Seandainya Allah Ta'ala tidak tangguhkan pertolongan tu, maka tidak ada ibadah menunggu pertolongan Allah. Maka tak dapat pahala menunggu pertolongan Allah. Kesabaran dalam perjuangan. Maka Allah Ta'ala tangguh. Nanti pertolongan Allah tu pasti ada, tapi kadang-kadang Allah tangguh. Allah nak bagi nanti. Allah nak biarkan kita sabar berjuang dulu. Begitu jugalah pahala. Pahala ni kadang-kadang Allah Ta'ala tangguh. Nanti Allah Ta'ala nak bagi. Di akhirat, dekat dunia ni Allah Ta'ala tak bagi. Kenapa? Allah Ta'ala tahu bahawa kita lebih memerlukan ganjaran itu di akhirat nanti berbanding di dunia. Sebab tu pada ayat ni Allah Ta'ala sebut fasawfa nu'tihi ajran azimah. Kami akan beri dia, akan nanti, bukan sekarang. Ya, bahkan saufa ni litaswif, untuk masa yang lebih lama lagi. Ajran azimah, ganjaran yang besar. Baik, kita teruskan ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam api neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut wa man yushaqiqir rasul, dan sesiapa yang menentang Rasulullah, memusuhi Nabi, meninggalkan ajaran Nabi, tak mahu menerima amalan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, selepas terang nyata bagi dia petunjuk itu yang dibawa oleh Nabi, bid-dalailil qur'aniyah, sama ada dengan dalil-dalil Al-Quran, wal barahin an-nabawiyah, ataupun bukti-bukti yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Dah jelas bagi dia ni, tapi dia tolak, dia tak mahu, dia ingkar, dia tak mahu ikut Rasulullah. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, ya, malah dia mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Taala, ya, iaitulah dalam hal akidah ataupun amal dia. Ya, akidah dia tidak mengikut akidah orang beriman, amalan dia juga tidak mengikut amalan orang-orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, maka balasan yang Allah Ta'ala timpakan kepada dia, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dia pilih. Maksudnya natsrukuhu wa makhtara li nafsi, kami biarkan dia dan apa yang dia pilih untuk diri dia, ya, wa nakhdhuluhu, dan kami hinakan dia, fala nuwaffiquhu lil khair, kami tak beri dia taufik untuk melakukan kebaikan, kata Allah. Kenapa? Likaunihi ra'al haqqa wa 'alimahu wa tarakahu, kerana dia telah mengetahui kebenaran, dia telah melihat kebenaran itu dan dia telah mengetahuinya, tetapi dia memilih untuk meninggalkannya. Maka balasan yang Allah Ta'ala bagi, Allah biarkan dia berada dalam kesesatan yang dia pilih. Ya, Allah biarkan dia di situ. Allah tidak selamatkan dia daripada kesesatan itu. Ini sebagai balasan untuk dia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mana mereka memalingkan diri mereka daripada daripada kebenaran itu, maka Allah Ta'ala palingkan hati mereka daripada situ. Ya, oleh kerana mereka memilih untuk menolak, untuk menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah biarkan mereka berada dalam kesesatan itu. Allah tak selamatkan mereka daripada kesesatan itu. Wal iyadu billah, ya. Maka mafhumnya dapat kita ambil juga daripada sini ialah bahawa orang yang tidak menentang ajaran Rasulullah dan ia mengikuti jalan orang-orang yang beriman, sama ada dari sisi akidah maupun amal perbuatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan dia tenggelam dalam keburukan dan kesesatan. Ya, seseorang yang mengikuti jalan Nabi, dia tidak menentang jalan Nabi, dia ikuti dan dia tidak terkeluar daripada jalan orang-orang beriman, maka Allah tidak akan biarkan dia berada dalam kesesatan. Kalaupun ada godaan untuk melakukan kemaksiatan itu datang, Allah selamatkan dia. Kenapa? Kerana dia mengikuti jalan Nabi dan orang-orang beriman. Sebagaimana firman Allah menceritakan Nabi Yusuf alaihi salam dalam Quran. Ketika mana godaan untuk melakukan maksiat itu begitu dahsyat, bahkan Nabi Yusuf ditekan untuk melakukannya, Allah Ta'ala selamatkan baginda.
Kata Allah dalam Quran, dalam surah Yusuf, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf daripada keburukan dan perbuatan keji itu. Kenapa Allah palingkan, Allah selamatkan? Innahu min ibadina al-mukhlasin, ay bisababi ikhlasihi sarrafna anhu as-su'. Disebabkan keikhlasan Nabi Yusuf alaihi salam dalam melakukan ibadat kepada Allah, maka Allah palingkan Nabi Yusuf daripada keburukan. Maka mafhum mukhalafah daripada ayat ini tadi, orang-orang yang sentiasa mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi dan jalan orang-orang yang beriman, maka Allah Taala akan selamatkan dia daripada keburukan, maksiat dan lain sebagainya. Berbeza dengan orang-orang yang menentang ajaran Nabi, tak mahu ikut ajaran Nabi dan tak mahu ikut jalan orang-orang yang beriman, sama ada dari sisi akidah maupun amal perbuatan, Allah biarkan mereka berada dalam kesesatan itu. Ya, Allah mudahkan mereka berada dalam keburukan itu. Ini satu istidraj daripada Allah Ta'ala untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. Biarkanlah aku menghadapi orang-orang yang mendustakan Al-Quran ni, kata Allah. Sanastadrijuhum, aku akan buat istidraj untuk mereka. Wa umli lahum, aku tangguhkan daripada mereka azab tu. Allah biarkan mereka tenggelam dalam maksiat itu. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku itu amat dahsyat, kata Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa nuslihi jahannam. Selain Allah Ta'ala biarkan mereka dalam kesesatan itu, nanti Allah masukkan ke dalam api neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam ni adalah tempat yang paling buruk. Tak ada tempat kembali yang paling buruk selain daripada neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa kurniakan kepada kita taufik untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan orang-orang yang beriman, sama ada dari sisi akidah maupun amal-amal perbuatan mereka, sehingga akan disebabkan itu insya-Allah kita akan diselamatkan dari pelbagai fitnah keburukan dalam hidup ini. Ya, jangan sampai kita termasuk kalangan yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi dan jalan orang-orang yang beriman, yang mana menyebabkan kita Allah biarkan tenggelam dalam kemaksiatan, dan itu menyebabkan masuk ke dalam api neraka jahannam, yang mana api neraka jahannam Allah Ta'ala tu seburuk-buruk tempat kembali. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.